Ada orang dia tak kisah ambil rasuah, tetapi jangan bagi dia makan daging khinzir. Dia kata haram ni khinzir, tak boleh makan. Rasuah terima, rasuah tak apa, sebab dia duit. Ini sebab dia khinzir, makan dia haram. Dia nampak hanya daripada sudut makan saja, tetapi dia tengok sumber pendapatan itu lebih bahaya, sebab dia menggunakan harta tadi. Zaman dulu lagi dahsyat. Saya ni mencuri, saya ni berjudi. Saya berjudi. Tapi awak kena ingat, kalau saya berjudi pun saya tak berdosa. Kenapa? Sebab saya tak guna duit tadi untuk makan. Makan minum saya tak jual, saya tak pakai duit ni. Saya pakai duit kerja saya. Habis awak jual guna duit judi apa? Benda-benda lain lah, benda-benda yang bukan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم صدق الله العظيم. وقال الله تعالى أيضا أيضا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin rabbal alamin. Yang dirahmati dan dikasihi pada ahli puasa yang berusaha Masjid Nurul Ihsan, tidak lupa oleh seluruh para imam, para asatidz, para alim ulama, jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia serta inayahnya pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan bersua muka, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan nikmat iman dan Islam, kelebihan masa dan kesihatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap yang dianugerahkan oleh Allah SWT itu adalah pinjaman, semuanya datang daripada Allah. Dan pinjaman itu akan dikembalikan oleh Tuhan Empunya yang menciptakannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala, dan akan dipersoalkan apa yang telah dilaksanakan dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Beruntunglah bagi golongan-golongan manusia yang dapat mengguna segala pakai anggota badan, nikmat iman dan Islam, kelapangan kuasa, kesihatan dan seluruhnya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Dan rugilah bagi orang-orang yang menggunakan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah tadi pada jalan-jalan yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan-golongan orang yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya sekiranya kamu mensyukuri nikmat aku, maka aku akan tambahkan nikmat itu. Sekiranya kamu kufur kepada nikmat-nikmat aku yang telah kuberikan, maka sesungguhnya aku menyediakan azab api neraka yang sangat pedih.
Itu adalah amaran ataupun suatu penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang melakukan perkara-perkara yang diperintahkan olehnya, maka akan diberikan kemuliaan, kurniaan, diberikan segala apa yang Allah SWT janjikan. Bagi orang yang melanggar perintah-perintah Allah SWT, termasuk adalah orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah SWT. Orang yang tak syukuri siapa dia? Orang yang tak syukur ni ialah orang yang melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT dan juga meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita maknanya kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah kepada kita. Istiqamah kita dalam beramal soleh, mudah-mudahan kita terus mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi ditanya oleh sahabat, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah perkara yang apabila aku bertanyakan kepada kamu, maka aku tidak perlu bertanya kepada orang yang lain? Maka Nabi sebut, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian beristiqamahlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala dalam kalam Nabi, insya-Allah kita berkongsi dalam hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajulu yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rawah Muslim. Terjemahan dari hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala itu baik, tidak ia terima melainkan yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang ia perintahkan kepada sekalian Rasul. Maka Allah Ta'ala berfirman seperti yang disebut dalam hadis yang artinya, wahai sekalian Rasul, makanlah daripada apa yang baik-baik dan beramallah akan yang baik. Makanlah dari apa yang baik-baik dan beramallah akan yang baik. Dan ia berfirman, wahai sekalian orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik-baik yang telah direzekikan kepada kamu. Kemudian ia menyebutkan seorang lelaki yang jauh perjalanan, yang kusut rambutnya lagi berdebu mukanya, menghulurkan dua tangannya ke langit berdoa, wahai Tuhanku, padahal makanannya haram dan mulutnya diusuapkan dengan perkara yang haram, maka bagaimanakah akan diperkenankan baginya? Riwayat oleh Muslim. Hadis penilaian hadis ini daripada disebutkan diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah. Di antara nilai hukum yang diisyaratkan ialah mustahaknya makanan yang halal bagi orang yang beriman dalam hubungannya dengan ibadah dan doanya. Kerana untuk penyempurnaan tidak sahaja dikendaki kepada kebaikan apa yang dikerjakannya, tetapi memerlukan pula kepada halalnya makanan dan pakaian yang digunakan setiap hari. Jadi tuan-tuan baca Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh faham hadis ini. Hadis yang bersangkut paut dengan perihal makan ataupun sumber pendapatan yang kita ambil, yang kita cari, yang mana kita suapkan ke dalam mulut kita dan juga suapkan ke dalam tanggungan manusia di bawah kita, nafkah. Ya, sebab dia berkaitan dengan ibadah-ibadah. Kalau kita datang daripada makanan yang haram, maka tuan-tuan Allah SWT, makanya amalan-amalan kita tak diterima oleh Allah SWT. Maka amalan kita tidak diterima oleh Allah SWT. Kerana puncanya ialah makanan. Sebab dalam Islam, dalam mencari keredaan Allah SWT, dalam nak mendapatkan maknanya di sudut penerimaan Allah Subhanahu wa taala dalam amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat kepada seluruh aspek. Seluruh aspek. Tidak hanya pada perbuatan kita yang baik. Perbuatan kita solat betul, zahir kita pergi haji betul, nampak zahir kita pergi haji umrah betul, kita membayar zakat betul, tetapi dilihat perkara yang selainnya ialah di antaranya sumber pendapatan ataupun makanan yang kita suapkan ke dalam mulut kita, datang daripada mana, halal ke haram dan sebagainya, perlu dilihat, dinilai, ditengok balik, diteliti semula, dikaji semula. Adakah ianya datang daripada halal ataupun haram? Kalau tidak, maka dia akan menjadi suatu perkara yang merosakkan amal ibadat kita. Itu kena ingat.
Sebab itu tuan-tuan mati Allah SWT, maka bagi orang yang pernah melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah SWT ini, mana dia kena bertaubat kepada Allah. Dia kena bertaubat kepada Allah SWT. Kalau dia mengambil harta yang haram sebelum ini, dia kena bertaubat kepada Allah SWT. Kalau harta haram itu masih ada lagi pada dia, maka dia tidak boleh pakaikan lagi harta haram tadi. Dia kena pulangkan semua. Dia kena bertaubat kepada Allah SWT. Ya. Kalau dia telah mengambil harta orang lain, maka dia kena bertaubat dan dia kena pulangkan semula harta orang lain tadi. Kena ingat bahawa sesungguhnya begitu. Bagi bahaya berkaitan dengan dosa-dosa yang mengakibatkan dengan manusia. Maknanya kalau bertaubat, kita tidak boleh bertaubat begitu saja. Kita kena pulangkan kembali hak manusia yang lain itu tadi, yang telah kita ambil. Kemudian barulah dikira sebagai kita adalah manusia yang bertaubat kepada Allah SWT. Ada orang dia berasa dia salah dah, tapi dia kata dah lang-alang ni memang macam mana harta haram aku pakai je lah. Sampai sekarang dia pakai harta tadi. Dan dia tak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia terus menerus melakukan maknanya mengguna pakai harta tadi. Tapi dalam sama-sama dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah suatu maknanya salah faham dalam agama. Sebab Islam bukan hanya melihat daripada sudut ibadah kita, apa yang kita kerjakan, tetapi Islam melihat daripada kesucian sumber makan dan minum dan sebagainya yang datang daripada mana. Sebab manusia dia suka tengok daripada sudut zahir orang. Oh, dia ni suka kuat menderma. Bagus. Kadang-kadang kita yang menderma, kita tak berlaku walaupun aku ni datang haramnya duit aku, tapi aku kuat menderma, tak apa. Jangan kita merasakan tak apa, sedangkan harta tadi tak dikira oleh Allah Ta'ala. Bahkan orang yang menderma daripada harta yang haram tadi berdosa bagi dia. Nampak macam amalan soleh, nampak macam buat kebajikan, buat kebaikan, tetapi harta tu datang dari sumber yang haram. Kita berbuat baik, maka berdosa bagi orang yang berbuat baik menggunakan harta yang diharamkan oleh Allah SWT. Itu kita kena ingat. Tapi manusia akhir zaman ini dia faham macam mana? Tak apalah, datang benda haram tak apa, yang penting at least aku buat kebaikan. Ini salah satu benda yang salah. Dan kena ingat bahawa tidak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak manusia ni dia suka ambil shortcut, dia mudah faham cara dia sendiri. Dia nak bertaubat dengan cara dia sendiri. Sebab tu ada dikatakan sebelum ni sahabat kita yang dikata kau orang nak Islam kau orang, tapi aku nak Islam dengan cara aku sendiri. Ini maksud ini. Maksudnya apa? Dia nak Islam cara apa yang dia nak. Dia nak buat apa yang dia suka. Dia nak apa yang nafsu dia kata boleh buat, dia nak buat. Itulah maksud dia sebenarnya. Satu lagi, banyaknya di kalangan masyarakat kita ni, apabila dia banyak melakukan dosa, dia berputus asa, dia tak nak bertaubat, dia nak melakukan dosa, dia berterus-terusan nak melakukan dosa maksiat, dia suka ambil kisah apa? Dia kata, kalau kita tengok dulu kisah yang berlaku zaman dulu, apa dia? Seorang pelacur, walaupun dia ni seorang pelacur, tapi dia boleh masuk syurga dengan sebab apa? Dia bagi minum anjing dengan sepatunya. Tengok, dia gunakan hujah tadi tu, cerita tadi, kisah tadi, untuk dia nak menetralkan dosa-dosa dia. Tu bahasa tu, neutralkan. Dia nak menormalisasikan dosa dia. Dia nak rasa benda biasalah, dosa dia buat biasa. Sedangkan itu nak menunjukkan bahawa kisah tadi menunjukkan bahawa keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang cukup luas. Bukan bermaksud kisah tadi nak menunjukkan kalau kita buat dosa tak ada masalah. Bukan bila kita buat dosa tu suatu benda yang remeh, yang tak kisah, yang tak ada masalah. Kalau kita nak buat jahat ni tak ada masalah, nanti Allah akan ampunkan. Bukan maksudnya kita bersenang-senang dengan dosa kita. Bukan. Tengok hadis yang lain, kisah yang lain macam mana? Kisah bagaimana seseorang itu mengambil harta. Tengok bagaimana sahabat Nabi SAW, tak lupa dah nama dia, bagaimana dia menangis selama 40 tahun, tuan-tuan. 40 tahun kisahnya apabila orang datang mengajak dia, menjemput dia untuk datang makan. Orang datang jamu ikan, dia makan ikan sedap. Lepas dia makan ikan, dia basuh tangan. Air tak ada zaman tu. Dia ambil pasir segumpal, maka dia basuh tangan. Orang basuh tangan macam dengan pasir, dia basuh gitulah.
Dia ambil basuh. Mungkin ke padang pasir, ambil masuk. Basuh dengan pasir. Ada tak dia bawa balik pasir tadi? Tak bawa balik pasir tadi. Tapi tuan-tuan Allah SWT, dia menangis selama 40 tahun. Apabila ditanya kenapa menangis 40 tahun? Sebab apa? Kerana aku telah mengambil hak orang tanpa aku memberitahu kepadanya. Aku mengambil hak orang tanpa aku minta izin kepada dia. Aku menangis 40 tahun ini. Aku takut sekiranya Allah Ta'ala tak ampunkan dosa. Tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, macam mana keadaan sahabat-sahabat Nabi SAW begitu takut dengan dosanya? Abdul Rahman Sa'lamah bin Abdul Rahman, Abdul Rahman, yang mana dia ternampak, yang kita kisahkan, yang ternampak orang mandi, perempuan mandi, yang mungkin tak tahu perempuan tu mandi macam mana, Allah Ta'ala alam. Dengan sebab dia takut sangat, dia ternampak orang mandi tadi, maka dia naik ke gua, maka dia beruzlah, dia berzikir dengan tempoh yang lama, sehingga Nabi SAW tengok mana sahabat kita seorang ni. Malaikat Jibril beritahu ada sahabat orang seorang ni, dia duduk kat dalam gua sedang beruzlah kerana takut. Maka Nabi perintahkan kepada sahabat-sahabat cari. Bila dah jumpa, Nabi kata buat panggil aku ni, nak tanya kenapa dia duduk kat situ. Maka dia kata, aku ni berdosa, aku ni berdosa, aku ni berdosa. Tuan-tuan minta Allah SWT, dia punya takut kepada Allah SWT dengan dosa. Dia ternampak perempuan mandi tadi sehingga dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia sebab dosa yang kecil. Tuan-tuan minta Allah SWT, kita kata kecil lah, ternampak. Orang sekarang bukan ternampak lagi, dia siap search lagi, kan, cari lagi, tengok lagi, download lagi tu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kan, anak-anak muda remaja hari ni, Masya Allah, kan, hari ni orang kata apa, tidak ada batasan lagi. Maknanya kita punya cabaran-cabaran dengan apa, alam gadget, alam internet, media sosial, macam-macam lagi. Tak terdaya kadang-kadang untuk kita nak menepis, melainkan kita ada keimanan dan ketakwaan yang kuat. Betul macam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua perkara ini berkait rapat dengan dosa dan maksiat berkaitan dengan makan minum. Macam saya ceritakan sebelum ni, kita tengok, saya ada kisah bagaimana seorang jiran saya, kan, ini jiran dululah, kan, tuan-tuan tak payah carilah, tak payah cari. Siapa tu orang yang selidik pula, kan, cari siapa jiran ustaz ni. Ceritalah sebab tak kenal. Bila saya duduk baru pindah, kita nampak cara dia pelik sangat. Pelik sangat, kan, maknanya dia orang kata perempuan, tapi perangainya orang kata apa, tidak berakhlak, kan, cara dia, percakapan dia, perbuatan dia, agamanya kita nampak, Allah Rabbi, keluarganya kita nampak lain macam. Tapi yang kita tahu, maknanya cara makan, cara ambil makannya, dia tak kisah benda halal haram, syubhah dan sebagainya, dia kira sedap. Dia suka makan makanan yang Cina masak, orang Cina masak. Kat pasar-pasar Cina tu dia pergi, dia beli makanan-makanan di situ, dia suka. Dia suka makan makanan Cina yang masak, yang original. Kat pasar malam tu kalau beli pau, kan, tak tahu lah pau apa, pau daging apa dia tahu. Dia suka, dia kata sedap. Kotiau goreng, dia beli. Dan dia pernah pelawak. Kita yang tengok dan dengar dan tahu tu gembang teguk juga masa. Tapi tuan-tuan macam Allah SWT depan mata kita tengok macam mana keadaan dia. Masya Allah, Allahu Rabbi, kan. Memang hilang akhlaknya sebagai seorang Muslim. Tak ada perasaan malu, tidak ada rasa segar, nak buat apa boleh buat apa saja. Jadi itu kesan dia makan minum sebenarnya. Sebab itu Imam Hanafi rahimahullah ta'ala, apabila pernah orang mengadu kepada dia, wahai Imam, ada tak engkau terjumpa seekor kambing aku hilang? Imam kata tak nampak pula. Dan pada selepas kejadian itu, Imam Hanafi dijemput. Imam Hanafi dijemput apa? Jemput kenduri. Kebetulan kenduri tadi dihidangkan kambing.
dihidangkan kambing. Imam Hanafi ni bila dia kata kambing, dia teringat pula yang semalam tu orang hilang kambing. Dia tak makan kat keduri tu, dia tak makan. Sebab apa dia tak makan? Sebab dia takut kambing yang hilang itu, itulah dia. Bukan disangka buruk, dia berhati-hati takut dia. Takut orang tadi tuan punya kenduri itu bukan curi, tapi dia beli daripada harta curi, contohnya lah, harta yang jumpa. Punya takut, punya jaga. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga dikatakan pada waktu dia mata dia tengah hebat-hebat, dia tak suka makan buah. Bila orang tanya kenapa tak suka makan buah, dia kata sebab kalau makan buah nanti sebab ngantuk. Imam Nawawi ni dia tak suka tidur lama-lama, tak suka. Macam kita suka tak tidur lama-lama? Suka juga kan. Kalau kena hujan pula sedap tu. Pergi ke Merah Highland, seronok tarik selimut, seronok kan. Sedap duduk. Pasang aircon 16 pula kan, sejuk buku tu kan. Baru rasa macam kat gunung Everest. Imam Nawawi ni kata, aku tak suka makan buah-buahan sebab aku takut mengantuk. Rupa-rupanya itu adalah alasan sahaja. Sebab apa tak makan? Sebab dia nak lari daripada syubhat. Sebab apa? Sebab dia katakan masa pada ketika zaman dia tu, buah-buahan itu ditanam di tanah kawasan wakaf, tanah wakaf. Tanah wakaf. Orang wakaf ni orang dia pula ditanam kat situ, berniaga pula. Nak cerita begitu dahsyatnya ulama-ulama dulu menjaga tentang soal makan dan minum. Kita soal jaga sampai tahap tu, tak jaga. Kan kita apa yang kita beli itu kita punya kan. Tapi Imam Nawawi bukannya dia pergi ambil macam tu je, tak nak beli juga, tapi sampai macam tu sekali jaga kan. Kalau kita nak jaga sekarang ni, ya Allah, susah kan, susah susah nak jaga zaman sekarang, susah nak jaga. Kita terdedah dengan banyak benda-benda yang syubhat sebenarnya kan, banyak benda-benda yang sangat syubhat. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita ni dapat menjaganya sebaik-baik mungkin. Jagalah kan, kalau boleh semampu-mampu jagalah. Sebab kita tak nak semuanya berkait dengan ibadah kita. Ibadah kita kepada Allah SWT. Penat kadang-kadang ada di kalangan orang yang banyak berdoa. Kenapa berdoa sangat sampai tak mampu doa lama, dan saya berdoa rupa-rupanya dilihat. Dalam hadis ini menunjukkan bahawa seorang lelaki yang berdoa kepada Allah Ta'ala sungguh-sungguh, bukan doa biasa-biasa, sungguh-sungguh angkat, ya Allah, ya Allah kan? Dalam keadaan perut dia punya rambut dia kusut masai, bajunya compang-camping kekuningan, penuh dengan debu-debu dan sebagainya. Tetapi Allah SWT tidak memakbulkan doa ni. Kenapa? Kerana macam mana nak didoakan doanya sedangkan padahal makanannya haram. Sumber makanannya haram, dan mulutnya disuapkan dengan benda yang haram. Dahlah sumber pendapatan tadi haram, suap pula benda makan yang haram. Maka bagaimanakah akan diperkenankan baginya? Pakaiannya haram, semua haram. Bila sumber pendapatan itu haram, benda lain pun jadi haram. Dah sumber pendapatan haram, datang benar tak banyak rasuah dia pun. Berapa tak banyak, dalam 15,000 je. Jadi beli makanan pakai duit ni. Jadi apa nama lagi buat urusan lain, sewa rumah, duit ni lah. Beli rumah, duit ni lah. Bayar elektrik, duit ni lah. Air, inilah. Pakaian, inilah. Top up, inilah. Semua ini. Jadi macam mana nak diperkenankan, nak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala akan doa-doa kita dan ibadah-ibadah kita? Macam mana nak diperkenankan? Dengan sebab dosa-dosa yang ataupun sumber-sumber pendapatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Sebab itu Nabi SAW selayaknya daging, darah daging yang tumbuh di dalam tubuh badan manusia, daripada sumber pendapatan yang haram itu selayaknya di neraka Allah SWT. Itu Nabi sebut, mafhum dalam hadis Nabi SAW. Selayaknya dia berada dalam neraka Allah SWT, dibakar oleh api neraka Allah SWT. Nilaian hadis ini, hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah. Di antara nilai hukum yang diisyaratkan ialah peri mustahaknya makan yang halal,
bagi orang yang beriman dalam hubungannya dengan ibadah dan doanya. Kerana untuk penyempurnaan tidak sahaja dikendaki kepada kebaikan apa yang dikerjakan, tetapi memerlukan pula kepada halalnya makanan dan pakaian yang digunakan setiap hari. Sebab bukan sekali, maksudnya kadang-kadang kita hanya melihat kebaikan yang kita buat, tetapi kita tidak melihat sumber pendapatan yang kita lakukan, yang kita dapat. Soalnya datang dari syubhat ke, halal ke, haram ke, orang tak ambil dulu. Sebab tu kita tengok yang kisah sebelum ni, imam muda piu pencetus ummah menegur artis-artis ataupun ahli-ahli perniagaan yang tersohor, yang famous dalam media sosial. Teguran itu adakah nak menjatuhkannya? Tidak. Tetapi teguran itu dibuat untuk nak memberikan maknanya kebaikan kepada orang yang telah dinasihatkan. Nak sedarkan dia atas kesilapan dan kesalahan yang dilakukan. Tengok. Dia jual apa? Dia jual benda-benda produk dan sebagainya. Tetapi cara dia nak mendapatkan maknanya nak melariskan jualan dia dengan marketing dia yang begitu menarik perhatian. Menarik perhatian ataupun menggoda orang yang lihat tu. Allah, ya Allah, ya Allah. Kejap dia selak sana, sekejap dia joget, sekejap dia menangis, sekejap dia menggelek, sekejap dia macam-macam. Adakah berkat? Adakah berkat? Tidak berkat. Hilang keberkatan. Nak jual barang-barang, nak jual pakaian-pakaian perempuan, nak kena jadi bambu juga, kena jadi pondan baru nak boleh jual pakaian. Nak jual bengkung, nak kena jadi pondan. Tak kisah, orang lelaki pun boleh jual bengkung tu. Boleh jual bengkung tu, tapi cuba kalau kita pakai tu tak nampak pelik dah pula kan? Tak laku lah kalau kita pakai, lelaki pula pakai pula kita pula dah kita orang biasa ni umur 50-60. Saya menjual bengkung, jual. Siapa nak dulu? Tengok tak laku ni, tipu ni, tengok orang yang jual pun, ya Allah, betul ke tidak ni? Tapi ada cara untuk mempromosikan itu seperti mana yang telah digariskan oleh syarak. Sebab orang mukmin, maka dia akan fikir macam mana sekalipun mesti perkara itu tidak melanggar syarak. Itu sifat orang mukmin. Dia nak berniaga macam mana sekalipun mestilah perniagaan itu tidak langgar hukum syarak. Kalau tak boleh sekalipun, maka dia tak akan buat. Dia akan buat apa yang sepatutnya sahaja. Itu dia sifat orang mukmin. Tapi kalau orang yang tidak mukmin, orang fasik, orang munafik, dia tak kira benda tu. Kan? Dia tak kira. Dia tak kira dah orang nak kutuk ke nak kata, dia kata apa? Orang nak kata apa, aku biarlah janji, duit aku masuk, duit aku banyak. Dia tak kira. Sebab tuan-tuan dan Allah SWT, ini semua adalah pengajaran-pengajaran pada kita supaya kita mengambil iktibar daripada apa yang berlaku, yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Jadi Allah itu baik dan tidak diterima melainkan yang baik. Pada hadis tersebut Rasulullah menerangkan bahawa Allah itu baik. Ia terima melainkan apa yang baik. Erti yang baik, thayyibun, yang dimaksudkan di sini ialah yang suci, bersih dari segala keburukan pada amal dan harta benda. Pada amal kita, bahkan daripada harta benda. Dan ini berarti bahawa Allah yang baik itu tidak akan menerima daripada seorang amal yang dicampur riak dan bangga, yang sedekahnya daripada harta yang haram. Nampak? Sedekahlah 5 juta, 10 juta sekalipun, sedekah buat masjid. Saya nak sedekahlah buat masjid ni lah berapa? 20 juta. Kan? Sekarang ni orang buat masjid memang juta-juta tu 20 juta. Sungai Serai itu pun berapa, tak saya bajet berapa belas juta nak buat masjid. Kan? Main juta-juta je. Kan? Tak main dah ibu-ibu kata ibu tu tak boleh lah. Itu jadi surau kecil tu boleh lah kalau main kata ibu. Nah, cerita tentang kalaulah boleh buat begitu sekalipun, nampak kebaikan itu, nak buat masjid, buat baik, tetapi sumbernya daripada yang diharamkan oleh Allah SWT, maka tak diterima oleh Allah. Tapi pada zaman akhir zaman ini, ada orang merasakan tak apa buat benda. Boleh buat.
Zaman sekarang ada orang kata tak apa boleh buat. Yang penting aku buat benda baik bang. Kau jangan nampak aku ni tak baik. Kan? Dia main mentaliti dia. Dia janji dia boleh buat baik. Tak kisah sumber yang haram ke apa, janji dia boleh buat baik. Mentaliti. Kan? Sebab tu kita bukan kena ikut mentaliti semata-mata, tapi mengikut kepada ilmu dan keimanan kita kepada Allah SWT. Ada orang dia tak kisah ambil rasuah, tetapi jangan bagi dia makan daging khinzir. Dia kata haram ni khinzir, tak boleh makan. Rasuah dia terima, rasuah tak apa lah, sebab dia duit. Ini sebab dia khinzir, makan dia haram. Dia nampak hanya daripada sudut makan saja, tetapi dia tengok sumber pendapatan itu lebih bahaya, sebab dia menggunakan harta tadi. Zaman dulu lagi dahsyat. Saya ni mencuri, saya ni berjudi. Saya berjudi. Tapi awak kena ingat, kalau saya berjudi pun saya tak berdosa. Kenapa? Sebab saya tak guna duit tadi untuk makan. Makan minum saya tak jual, saya tak pakai duit ni. Saya pakai duit kerja saya. Habis awak jual guna duit judi apa? Benda-benda lain lah, benda-benda yang bukan makan. Apa? Sewa rumah. Lagi apa? Bayar bil elektrik, bil air. Tu je lah. Jadi tak makan. Dia faham ke situ. Duit judi ni bukan tunggu makan, bang. Bukan tunggu masuk dalam mulut baru dia jadi haram. Main judi itu dah haram dah. Main judi itu dah haram. Tak payah tunggu nak makan minum ke nak, tak payah nak pandai nak cuba nak beza-bezakan ataupun nak membahagi-bahagikan yang ni makan ni tak makan ni makan. Jangan. Judi itu dah haram lah. Innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan arak dan juga perjudian itu. Dan kita berterima kasih kepada kerajaan negeri kita telah mengharamkan pusat judi, mengharamkan perjudian, sport toto apa semua magnum ni, dan pastinya mendapat tentangan daripada orang-orang yang tidak bersetuju dengannya. Musuh-musuh Islam itu memang tak setuju. Bukan senang tuan-tuan nak buat benda macam tu. Bukan senang untuk nak nak mengharamkan benda yang sudah sekian lama bertapak dengan perundangannya, bermacam-macam, nak lawan dengan orang-orang yang nak suka kepada perkara-perkara yang merosakkan orang ni. Bukan senang. Ada di kalangan kawan kita disaman 2 juta lebih disebabkan statement dia mengecam pimpinan-pimpinan orang yang melakukan maknanya yang perkara yang merosakkan masyarakat dengan benda-benda yang diharamkan tadi. Lawan, fight, masuk mahkamah, kalah. Bukan senang tuan-tuan, ujian dia berat. Disaman sebanyak 2 juta lebih sebab nak mempertahankan Islam semata-mata di negara ini. Bukan senang. Kita kalau tengok-tengok tu kita kata macam-macam, kita jangan komen lebih-lebih sangat. Orang buat kerja tu susah sangat, payah. Tapi kita ni banyak orang yang banyak komplain ni banyak sangat. Kita kena tengok duduk sendiri, duduk dalam tu, kena tahu macam mana kerja buat orang. Dan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sifat yang mengotorkan amal dan sedekah bukanlah dari sesuatu yang baik, malahan dari yang buruk, dan Allah tidak menerima sesuatu yang buruk walaupun kelihatan pada zahirnya baik. Nampak tu? Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tidak melihat pada yang zahir yang baik saja, tidak. Tapi dia nak tengok. Kalau orang tu semayang, baik tak? Baik, zahirnya baik. Allahu Akbar. Oi warak dua barakah dia kata, bagusnya dia semayang. Tapi semayang dia rosak disebabkan apa? Ada sifat-sifat mazmum. Semayang sebab apa? Sebab dia riak. Riak ni bila dia beribadat, bila ada orang dia riak, dia rasa seronok melakukan kebaikan tu sebab bila hadapan dengan orang. Tu riak. Ada sifat wujud, akulah yang terbaik, aku paling rajin sembahyang, Allahu Akbar. Zahirnya baik, solat, tapi tak diterima oleh Allah SWT sebab ada wujud, ada keakuan, ada rasa bangga diri.
ujub dia. Allahu Akbar, baik semayang, rajin semayang, bagus dia. Tapi ada sifat mazmumah, sum'ah, suka pula dipuji. Oh, dia kata, orang kata, oh baguslah dia ni rajin semayang betul ni. Kalau semayang sembahyang dia ni, kalau sembahyang sunat tak 20 rakaat, memang tak ada kata dia lah, memang dia lah dia punya 20 rakaat. Kalau sembahyang maghrib tu sampai 20 rakaat, betul dia lah tu. Oh dia sembahyang maghrib sampai 20 rakaat. Punya seronok sangat orang puji. Ceritanya, walaupun zahir tu baik, solat, berpuasa, buat apa lagi, pergi haji, pergi umrah, buat baik, zahirnya buat baik, tapi ada sifat-sifat mazmumah yang mengotorkan amal ibadah tadi, maka ianya tidak diterima oleh Allah SWT. Saya ni setiap bulan saya pergi umrah, kan? Duit banyak nak buat apa? Setiap bulan saya pun, bukan setiap tahun, setiap bulan terus tuan-tuan. Setiap bulan saya pergi umrah. Jangan takut. Oh, cerita orang sana jumpa, saya ni kalau tak boleh puasa, maknanya setiap minggu tak puasa, saya tak boleh. Cerita habis orang dia puasa sunat. Saya kalau tak bangun qiyamul lail malam-malam, ya Allah, rasa tak tenang jiwa. Cerita apa kau kata? Jangan cerita. Kebaikan kita ni biarlah ditutupi, kan? Tapi kalau kita nak bagi tunjukkan kebaikan tu kepada ahli keluarga kita, orang yang terdekat dengan kita, supaya mana mereka ini mengikut jejak langkah kita, itu adalah salah satu daripada dakwah bil hal. Contohnya kita sembahyang di hadapan anak-anak kita, boleh tak? Ayah ni nak riak lagi sembahyang di hadapan dah. Tapi kita nak menunjukkan kepada dia, ini kita nak solat sunat di rumah, kita buat solat sunat duha di depan anak isteri kita. Bukan kita nak riak, kita nak supaya bila kita cakap tu, kemudian kita ajak mereka boleh lakukan. Tapi kalau kadang kita suruh je sembahyang duha, tapi tengok-tengok kita tak sembahyang lagi, dia pelekeh kita, main cakap aja, suruh orang bukan main, tapi tak buat pun dia, kan? Macam saya cerita tu kan, pakcik tu, masa saya kecil-kecil, pakcik tu saya pergi rumah dia, kamu dah sembahyang belum? Dia marah, tinggi suara dia. Oh, bukan main garang pakcik, dia jaga waktu solat dia. Dah sembahyang masa ni? Belum pakcik. Pergi sembahyang cepat. Apa tak sembahyang ni? Pakcik tak apalah, sebab pakcik tak tahu, tak apa. Pakcik tak tahu, tak apa pula dah. Itu orang dulu tuan, tahun 90-an, tahun 2000-an ni kan. Kalau ada orang keluarkan kenyataan, dia teruk sangat kan? Dia boleh kata dia tak apa kalau tak sembahyang, dia tak apa kalau tak puasa, dia tak apa kalau tak buat amal ibadat yang lain gini, tak apa sebab dia tak tahu. Jangan. Dua keadaan di zaman sekarang ni kalau nak diampunkan sebab dia tak melakukan suatu perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, dia diampunkan, dimaafkan. Dua keadaan. Macam mana keadaan dia? Yang pertamanya, siapa dia? Orang yang berada jauh daripada ulama. Siapa dia? Orang-orang di hutan, katalah hutan dalam Sarawak apa yang tak keluar, yang tak dapat teknologi pun tak sampai, apa pun tak sampai, ulama pun sampai, ustaz pun apa pun tak sampai, apa sampai. Dia berkawan pun dengan burung, kawan pun dengan harimau, kawan dengan beruang, tu kawan dia. Nak belajar mengaji pun dengan beruang, macam tu dah. Tak sampai. Ulama-ulama tak sampai ke dia. Ini golongan-golongan yang dimaafkan sebab agama tu tak sampai pada dia, ulama tak sampai pada dia. Ya. Tapi kalau jangan pula kata saya memang tak boleh ustaz, saya tak faham, saya tak sembahyang sebab saya tak faham ustaz, sebab agama tak sampai kepada dia. Dia kata, kamu duduk kat mana? Saya duduk kat pendalaman ustaz. Kat mana? Kat mana? Hulu Langat. Hulu Langat bukan pendalaman. Hulu Langat bukan pendalaman, ya. Jangan bagi alasan. Kita bagi laluan kepada azan fardu Isya.
Baik, kita minta Allah SWT sekali insyaAllah. Okey, baik. Okey, dua keadaan yang mana bila Allah SWT ampunkan apabila dia tak buat kerja ataupun dia tak beramal, tak beribadat seperti biasa. Dia diampunkan oleh Allah SWT. Yang pertamanya adalah orang golongan-golongan yang tidak sampai kepada mereka agama itu. Tak sampai, ulama-ulama tak sampai, ya. Teknologi pun tak ada, handphone pun tak ada, apa pun tak ada. Maka diampunkan. Dan keduanya adalah orang-orang yang mu'allaf. Ya, mu'allaf. Mu'allaf yang baru masuk Islam, dia diampunkan, dimaafkan. Kan, dia baru nak belajar. Yang baru masuk Islam bukan yang dah lama masuk Islam, yang baru masuk sebulan, baru masuk 2 bulan belajar. Semayang pun tak betul lagi, kan? Semayang pun maghrib 5 rakaat, kan? Semayang isyak 20 rakaat, contohnya lah. Baca pun tak reti lagi, kan? Tahu nak baca apa, boleh baca apa saja, kan? Dia tak tahu apa, dia baca subhanallah, so baca Fatihah pun tak tahu. Subhanallah, dia tahu itu subhanallah, boleh. Tu bagi orang mu'alaf, dia ampunkan. Dan yang ketiganya adalah orang-orang kafir. Siapa dia? Kanak-kanak baby yang belum lagi baligh dan berakal, ini belum mukallaf. Dia diampunkan oleh Allah kalau dia mati sebelum dia baligh dan berakal, dia belum masuk Islam, maka dia diampunkan. Dan dia dimasuk syurga oleh Allah SWT kerana dia belum ditaklifkan. Itu 3 golongan bagi orang yang diampunkan oleh Allah SWT. Baik. Tapi kalau kita ni taklah. Kalau tak solat berdosa, meninggalkan perintah Allah berdosa, melakukan larangan Allah maka berdosa. Itu kita. Okay, baik sekali, ya.
Amal seorang yang beriman mempunyai hubungan yang rapat sekali dengan makanannya dan minumannya, iaitu makanannya dan minumannya hendaklah daripada yang halal. Yang halal menurut pandangan syarak adalah yang baik walaupun tidak lazat rasanya. Itu yang halal. Walaupun tak sedap, orang sekarang dia nak viral je. Nak viral dia makan, nak viral makan mana viral je dia kan. Semua dia nak rasa kan. Dia tak kira lah, dia nak rasa. Dia tengok sedap je orang promosi dalam Facebook, dalam Instagram, tengok tarik apa benda dalam benda apa yang tarik tu sedap pun dia nak pergi cari. Makanan Cina ke, makanan India ke, makan apa ke, dia tak kira, dia belasah je. Janji sedap. Orang kata sedap, itu dia nak cari sedap. Ya, tapi sifat orang mukmin dia tak kira sedap. Kan? Dia bersifat qanaah. Dia makan apa yang ada, dia bersyukur. Yang penting dia kenyang dan dapat menyihatkan tubuh badan dan bertenaga untuk dia melakukan ibadah. Kan? Sekala kita nak makan sedap tu ada juga. Tapi kalau orang mukmin dia tak kisah, dia syukur apa yang ada. Kan? Tapi janganlah kalau isteri dengar pula macam ni, dia kata tak payah lepas ni masak telur goreng je lah kat lelaki aku. Jangan. Nangis lelaki dia, paksa cari yang lain. Jangan gitu. Okey, baik. Yang halal menurut pandangan syarak adalah yang lebih baik walaupun tidak lazat rasanya. Ialah yang ditunjuk Rasulullah pada hadis tersebut dengan sabdanya yang menyatakan bahawa Allah memerintah orang beriman sebagaimana yang ia memerintahkan kepada sekalian rasul dalam perkara memakan yang halal. Firman Allah SWT, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai sekalian rasul, makanlah dari apa yang baik dan beramallah akan yang baik. Dan Allah SWT berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Wahai sekalian orang yang beriman, makanlah daripada segala yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Dua ayat ini menjelaskan bahawa sekalian Rasul dan umat mereka dia suruh makan dan makanan yang baik-baik, iaitu yang halal yang direzekikan kepada mereka, kerana makanan yang halal menjadi syarat utama bagi kesucian amal yang akan diterima. Itu syarat utama. Kena ingat tu, makanan yang halal, sumber pendapatan yang halal, makanan yang halal, syarat apa? Syarat utama bagi kesucian amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat itu syarat utama. Jangan makan haram, semayang pun semayang. Makan yang haram punya haram, pendapatan yang haram, semayang. Ada orang macam ni, ramai macam ni. Dia tetap melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Taala, tapi dia semayang juga. Bila dia semayang, dia rasa dia dah cukup sempurna dah. Dia rasa dah tak apa pun, tak ada masalah. Walaupun dia buat benda haram, tapi at least dia semayang juga bagi dia. Tu silap faham ni, kita kena betulkan balik. Kena ingat bahawa amalan dia bila dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dalam masa dia beribadah pada Allah Ta'ala, amalan yang kita lakukan itu ditolak oleh Allah. Tak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala, tak diterima oleh Allah SWT apabila mencampuri dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Ada orang dia merajuk pula. Dia kata kalau macam tu tak payah semayang, malas aku, tak diterima, buat apa semayang? Dia kata gitu. Nabi pernah disebut ataupun telah diadukan oleh Nabi SAW kepada Nabi SAW. Nabi kata, wahai Nabi, ada seorang lelaki ni dia semayang, dia solat, tapi dia mencuri. Nabi kata, perintahkan dia terus solat. Solatlah dia. Apa maksud Nabi situ? Adakah Nabi kata, tak apa, dia mencuri, tak apa, jadi dia solat? Adakah macam tu? Tidak. Bukan maksud itu. Nabi kata bukan begitulah maksudnya. Dia curi tak apa, yang penting dia solat. Tidak. Maksud dalam hadis itu ialah dia solatlah dan teruskan solat dia dengan sebenar-benar solat dia, beribadah dia solat sampai dia meninggalkan perbuatan curi tadi. Jadi orang yang solat ni sebenarnya, kalau betul dia solat, kesan dia dah sampai Allah terima, Allah makbulkan solat dia, dia akan mula benci dan meninggalkan perbuatan yang keji dan perbuatan yang dikutuk oleh Allah SWT. Pelan-pelan, lama-lama dia akan benci. Dia kata, ini haram yang tak boleh buat, aku kena bertaubat ni. Dia dah tinggal benda yang haram tadi, rasuahnya, sumber pendapatan dia curinya, syubhatnya, makan harta pusaka orang lain dan sebagainya. Semua dia akan tinggal, dia akan bertaubat, dia minta ampun. Ini sifat ataupun tanda-tanda bagaimana Allah SWT menerima amal ibadah dia. Nampak ke situ? Dia tak akan bercampur. Dia tak bercampur.
dia lama-lama dia akan tinggalkan perkara yang tak betul tadi. Itu tanda maknanya ibadah dia semakin mana berkesan, semakin dekat dengan Allah, semakin Allah Ta'ala menerima akan amalan ibadah dia. Tapi yang kefahaman yang kita betul tadi, jangan kata kalau pun aku buat tak baik, yang penting Allah, yang penting aku berbuat baik, aku boleh semayang, aku boleh sedekah. Itu salah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Baik. Di situ maknanya menunjukkan apa? Maka kalau kita ni dapat meninggalkan perbuatan yang haram tadi, kita bersyukur kepada Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi maksudnya kita jangan mencampur adukkan perkara-perkara maksiat tadi dengan alasan kita sudah berbuat baik dengan solat. Tengok dalam medsos tu, siapa nama atau perempuan tu tak tahulah, yang pelik sangat tu, nampak macam menakutkan, menggerunkan tu, pakai bulu mata punya panjang yang mulut, pakai seksi dan sebagainya, pakai ketat. Dia ambil gambar dia semayang, Allahu Akbar, lepas Assalamualaikum, lepas semayang dia berjoget-joget kat depan tu. Dia nak jual barang, dia buka balik apa semua, pakai seksi lah. Dia buka telekung dia, buka pakaian seksi, skirtnya apa semua kan. Dah dia bercakap-cakap dengan rambut dia tak tahu nak kerja, nak orang putih ke orang India ke, kita warna pun pelik-pelik. Dia bercakap depan tu, dia buat menari-nari, dia cakap lebih kurang, dia buat gaya-gaya dia yang pelik-pelik tu. Sebab dia kata, aku semayang, aku nak tunjuk aku semayang. Ini salah faham. Sebab tu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila kita menunaikan solat, kita semayang, sehingga kita sudah meninggalkan, kita mula meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bertaubatlah bagi orang-orang yang sudah demikian rupa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita berhenti situ dulu. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi dalam perbincangan kita berkaitan dengan hadis yang ke-10 ini. InsyaAllah berkaitan dengan syarat utama diterimanya akan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu ialah makan dan minum atau sumber pendapatan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada kelemahan saya sendiri. Saya minta ampun, minta maaf salah silap dalam menyampaikan kuliah pada malam ini. Mungkin ada terkasar bahasa kesilapan dan kelemahan daripada pihak saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.